Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh, yang saya hormati rakan-rakan guru CDL, para peserta CDL pada petang ini, iaitu kita ke udara pada minggu yang ke-33. Selamat berpuasa hari yang ke-6 kepada para guru atau peserta yang beragama Islam, dan selamat berhujung minggu esok dan lusa. Saya beritahu awal-awal lagi. Baik, seperti biasa pertemuan kita pada hari ini ialah untuk sesi perkongsian ilmu dalam kalangan peserta, iaitu dalam kalangan guru-guru sama ada dari seluruh Malaysia dan juga dari Indonesia. Saya pasti pada hari ini ada rakan-rakan dari Indonesia juga yang bersama-sama dengan kita. Baik, seperti biasa juga pada hari ini kita akan mendengar perkongsian ilmu yang sangat bagus daripada koordinator kita, iaitu Datuk Dr. Mahinder Singh, dan saya pasti semua orang tertunggu-tunggu dalam siri snippet session ini ataupun snippet reflect on dengan tajuknya pada hari ini, Kuasa Pujian, The Power of Praise. Silakan Datuk. Okey, selamat petang dan selamat sejahtera semua. Saya nak ucapkan selamat kembali ke tanah air kepada Dr. Zalina kerana berada di London untuk konvo anak, ya. So tahniah. So tuan-tuan dan puan-puan, 2 minggu lepas saya sebut tentang dalam satu sesi PDP bagaimana kita nak melihat banding di antara teacher talk dengan student talk. Right? Tapi hari ini kita ambil satu aspek yang lain, iaitu kuasa pujian semasa PDP, the power of praise. How important it is. Banyak buku ditulis dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan semasa mengikuti latihan di IPG atau di universiti atau menghadiri kursus pasti mendengar tentang the power of praise. Praise yang kita beri kepada murid-murid kita. Tapi praise ini saya nak katakan tuan-tuan dan puan-puan, tidak hanya untuk murid-murid. Kadang-kadang untuk orang dewasa pun satu pat on the back pun bagus juga, ya. Saya masih ingat semasa mengikuti pengajian di peringkat sarjana di University of Houston, Texas, one of our professors tu yang untuk research methods, setiap kali kita hantar assignment, dia akan letak smiley faces. Dia dalam bidang research methods, kalau proposal kita bab 1 okey, you have 2 or 3 smiley faces. Kadang-kadang setengah smiley face pun dia bagi juga, 2.5, so you know, baca komen apa yang tak kena dan sebagainya. So we all, walaupun dah dewasa semua, umur dalam 30-an, bila dapat assignment kembali daripada profesor, kita akan banding-bandingkan, how many smiley faces did you get. So perkara the power of praise ini adalah satu pengukuhan, reinforcement yang baik untuk sesiapa pun. Dan banyak kajian dijalankan. Saya banyak baca apa yang diutarakan oleh Freiberg dan Driscoll dalam buku. Memang Freiberg itu adalah pensyarah semasa peringkat masters dulu. He's very knowledgeable dan banyak sebut tentang strategies PDP, ya, dalam pengajaran. Dan dia setuju bahawa pujian boleh memperkukuhkan lagi respon yang kita harapkan daripada murid. Yang kedua, Flanders mengutarakan dalam kajian yang mereka buat, hanya 1.28% interaksi yang berlaku dalam kelas merupakan pujian. Yang selain daripada itu memang menyampaikan konten dan sebagainya. Sememangnya kita sibuk, cikgu masuk kelas, kita mengejar-ngejar topik nak habiskan konten kandungan. Tapi dalam tu kita jangan lupa bahawa bila kita memuji murid-murid kita, yang membawa satu makna yang lain. Dan Goodlad, ya, dalam kajiannya dapati bahawa sekolah menengah kurang menggunakan pujian berbanding dengan guru sekolah rendah. Kita memang tahu kalau kita pergi kita lihat kelas prasekolah, ya, banyak cikgu gunakan praise, ya. Itu merupakan satu pengukuhan yang baik. Kalau nak kira pujian yang kita gunakan dalam satu sesi PDP, mudah aja. Rakam menggunakan handphone.
Dengan pelajar saya yang keluar untuk latihan mengajar dulu, saya suruh mereka rakam PDP dan lepas tu dengar berapa kali dia ada memuji murid. Bilangan pujian atau kenyataan positif kepada kelas, berapa kali? Yang saya kirakan tu 1, 2, 3, boleh kira berapa kali pujian atau kenyataan positif dikeluarkan kepada kelas. Yang kedua, bilangan pujian atau kenyataan positif kepada murid. Okay, you did very well. Bagus jawapan anda, tapi tak menggunakan nama. Yang ketiga, bilangan pujian kenyataan positif kepada murid dengan menggunakan nama murid berkenan. Itu lebih bermakna lagi. Ali, bagus jawapan anda tadi. Saya suka huraian yang anda buat tadi. Itu semua adalah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan satu perkara yang baru tentang pujian. Tuan-tuan dan puan-puan pernah selalu dengar, tapi kadang-kadang kita terbawa dengan banyak kerja yang kita ada, kita mengejar topik yang kita nak habiskan, kita lupa tentang aspek ini. So bagi saya, kalau kita dapat lakukan perkara ini, dia akan membawa satu makna dan menyokong teori-teori yang ada dan falsafah di sebalik pendidikan yang kita selalu mengutarakan. Next please. Ada cikgu yang suka gunakan stiker, ada cikgu yang pergi ke kedai, dia buat chalk dan dia letak chalk di atas ketugasan yang diselesaikan oleh murid-murid. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak, kadang-kadang kita rasa okay tu is brief acknowledgement. Okay, fine, great, super, yes, I see, nice, wonderful, much better, exactly, excellent. Banyak, ada 75 cara untuk to vary your praise. Keep it up, keep up the great work. Semua ini adalah kata-kata atau pernyataan positif. Kadang-kadang kita boleh juga menggunakan dengan ayat. Ya. So, if we go to the next slide, please. Dalam contoh ni, dia kata, Bill, I like the way you are using your time to study. Jose, you have really focused on the lesson. Sarah, I see you have tried very hard to complete this English assignment. Itu juga merupakan satu. So, ini dalam bentuk ayat, tapi good, fantastic, itu adalah short acknowledgement. So, kita ada specific effort, acknowledgement for specific effort, dan extended praise. Contoh extended praise, Bill, nice job of getting your assignments in on time and putting thought into your work. Rose, congratulations, you really discovered another answer to the problem. So cara-cara macam ni kita, kalau boleh kita memperingatkan diri kita untuk tulis, ia amat bermakna. Saya tahu anak saya sendiri menyimpan daripada prasekolah dia star yang diberi oleh guru beliau. Dan masih lagi buku itu disimpan. So ini merupakan satu perkara yang amat penting ya untuk memperkukuhkan kepercayaan murid untuk memberi respon pada masa depan. Hikmah di sebalik pujian ia memberi pengukuhan positif. Memberi rangsangan positif kepada murid lain. Kalau A jawab, B yang melihat pun akan kata lain kali saya pun nak cuba jawab. Dan sudah pastinya bukan saja kuantiti bilangan kali kita menggunakan pujian, tapi jenis cara kita memberi pujian itu, kualiti pujian itu juga memainkan peranan yang penting. Saya nak akhiri perkara ini dengan satu cerita saya pernah terbaca. Ada beberapa pelajar masa peperangan di Vietnam, pelajar daripada Amerika ni, dalam satu sesi kelas, guru minta murid lain dan guru juga sendiri tulis komen tentang murid itu. Murid yang seorang ini dia pendiam sangat. Dia pendiam, jarang cakap dan sebagainya. Dia ingat dia merupakan pelajar yang tidak disukai oleh ramai dan sebagainya. Tapi bila dia dapat komen atas satu keratan kecil kertas oleh cikgu merupakan you are such you have that quiet intelligence and you have been very, and all the pujian dia tulis dan kawan dia pun tulis.
budak itu menyimpan keratan itu dalam buku nota dia, simpan keratan itu. Bila tamat sesi kerjaya persekolahan dia, di school career, dia masuk menjadi askar dan dihantar untuk berperang di Vietnam. Malangnya dia mati dalam peperangan itu, ya, dia meninggal dunia semasa peperangan itu. Dan bila jenazah itu dibawa balik ke Amerika dan barang-barang yang ada padanya dibawa, guess apa yang mereka jumpa dalam buku nota? Keratan yang diberi oleh cikgu dia. Keratan yang diberi oleh kawan yang memuji tentang tingkah laku beliau. How meaningful it becomes to an individual. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa janganlah kita kedekut, kerana pujian itu kepada rakan kita pun tak salah, ya. Cikgu yang sama dengan kita sekarang ini kan musim APC, so rakan kita dapat APC, puji dan beri sokongan pada dia, tahniah kepada yang dapat APC. Rezeki itu adalah di tangan Tuhan dan setiap orang, ya, bila dapat rezeki, kita sebagai rakan kita beri syabas kepada mereka. Kita beri syabas kepada murid kita. Kita beri syabas kepada pemimpin kita juga. Pemimpin pun perlu syabas dan pemimpin pula perlu juga beri syabas kepada guru-guru mereka. Kita mesti ada satu persekitaran yang harmoni. Baru-baru ini satu kajian menunjukkan the happiest nation in the world is Finland. So, saya rasa di Malaysia pun we are very friendly dan kita pun sentiasa menyokong di antara satu sama lain. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berakhiri dengan ayat yang saya selalu bacakan. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. Books are the training weights of the mind. Is by a Greek philosopher. So thank you very much. Terima kasih. Balik kepada anda, Puan Zalina, Dr. Zalina. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsian yang sangat baik. Sebenarnya Datuk, apa yang Datuk ungkapkan ataupun kongsikan pada hari ini juga ada pada diri saya. Saya masih simpan lagi buku yang guru saya dulu memberikan catatan pujian pada buku tersebut. Jadi bila cerita tentang askar tadi, tentera itu, saya pun teringat, oh betul lah, memang saya juga jadikan macam satu semangat sebenarnya kepada diri sendiri apabila ada orang yang memuji. Saya sangat yakin anak-anak murid kita juga macam itu, macam mana anak Datuk kata menyimpan star yang ada. Simpan. Kan? Dan sekali-sekala dia akan tunjuk pada saya. Betul. Jadi saya kira kami juga sebagai pendidik kadang-kadang nak dapat juga pujian itu daripada ketua kita. Kan? Perlu. Betul. Kalau dapat pujian dari pengetua dan guru besar, ramai dalam sesi kita pada hari ini. Oh, good. Kalau memberikan pujian itu kepada cikgu-cikgu sebenarnya tak rugi. Sebab akan menambah lagi kualiti dan kuantiti seperti Datuk cakap tadi. Dan cikgu akan sentiasa ingat, oh pengetua pernah memuji. Menyebabkan lagi rajin nak buat kerja. Kan? Dr. Zalina, saya nak tambah sedikit. Walaupun kadang-kadang itu merupakan tugas hakiki kita, ya. Jangan ingat, oh ini tugas hakiki, so I don't have to say thank you. No. Walau apa pun dibuat oleh cikgu kita atau pengetua kita terhadap kita, thank you please, itu merupakan terima kasih, itu perlu paling asas. Jangan kita kedekut. It's okay. Thank you, kita tak hilang apa pun. Betul. Tak rugi, tak perlu bayar, malah banyak faedahnya, kan? No, bila kita lihat, Dr. Zalina, I remember when I'm walking into my office, kadang-kadang saya nampak AKP itu sedang not AKP, my staff contract sedang empty the rubbish bin. Yes, itu memang tugas dia. Tapi I train myself, do not forget. Please say thank you. Cakap terima kasih. Terima kasih Puan. At least she's emptying the waste paper basket dan sebagainya.
atau sedang melapkan meja. So itu saja. Sorry Zalina, Tak apa. I Sebab interrupted ini you. suatu yang kita nampak kecil Datuk, tapi sangat Kecil-kecil. bermakna, sangat-sangat bermakna, dan kita kena jadikan ini adalah budaya dalam kehidupan kita, Ya. dalam kerja harian kita. Sebab kalau benda itu dah dijadikan budaya, saya rasa kita tak akan keberatan untuk mengeluarkan perkataan terima kasih, bagus dan sebagainya. Cuma saya heran Datuk, mungkin saya nak ambil sikit masa nak tanya Datuk. Kenapa dalam kajian menunjukkan di sekolah menengah kurang berlaku pujian itu kalau compare dengan sekolah rendah? Good question. I was thinking about it. Jadi saya terfikir, kadang-kadang kan di menengah ni kita sangat terbawa dengan exam oriented kind of teaching, ya. We are so fokus nak kejar syllabus dan sebagainya. So kalau kita dapat habiskan, jangan cakap pasal praise. Kadang-kadang set induksi dengan penutup pun kita dah lupakan. Kita masuk terus mengajar, start with the problem, ya. Tak ada apa yang kita belajar set induksi itu pun kita lupakan. So I think having said that, kita bolehlah cari masa sedikit dan ia kena wujud secara spontan. Bagi yang novice, guru novice, dia perlu merancang untuk ingatkan. Tapi yang guru yang dah lama, dah senior tu, dia boleh selitkan secara semula jadi, kerana dah lama mengajar. Remind consciously yourself, thank you, you did a great job. Itu sangat penting. I think that must be conscious. So my thinking is, I think mungkin rakan-rakan yang ada pemikiran mereka sendiri nanti boleh masukkan dalam chat mengapa di menengah kurang kita menggunakan pujian berbanding dengan sekolah rendah. Everybody, we might have our own thinking. That's fine. Alright. Kita buka pada pandangan peserta untuk memberikan dalam chat alasan kenapa perkara itu berlaku, kan Datuk? Mungkin, ya, yes. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh atas perkongsian yang sangat-sangat baik. Bagi saya ini ialah suatu yang paling kecil tetapi paling bermakna kalau kita dapat lakukan untuk meningkatkan lagi usaha, meningkat lagi keinginan guru-guru kita dan anak murid kita untuk lebih cemerlang pada masa hadapan. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita teruskan sesi kita pada hari ini pada minggu yang ke-33 dengan tajuk yang sangat menarik. Saya kira sesi hari ini kita buat rehearsal sampai tengah malam Datuk, sebab tak cukup masa. Cikgu minggu ni sekolah menengah sangat busy, jadi kita buat dry run late at night, memang dah tak ada time lain. Baik, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Sari dan Cikgu Eja kerana tak tidur malam tadi. Baik, oleh itu saya tak nak buang masa, saya persilakan moderator kita pada hari ini, Cikgu Sari Maharam, untuk meneruskan sesi. Silakan Cikgu Sari. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you Dr. Mahendra, Dr. Zalina, to everyone yang ada dalam tim CDL. Saya sebagai moderator pada hari ini insya-Allah akan sama-sama membantu untuk kita belajar dan terus belajar tentang apa yang akan disampaikan oleh kita punya Fesi hari ini, iaitu Cikgu Rosmaliza binti Cik Ibrahim, iaitu guru cemerlang kimia daripada SK Seri Bintang Selatan. Okey, sebelum kita teruskan, saya bacakan sedikit di sini info maklumat tentang Cikgu Ija. Saya lebih senang dengan panggilan Cikgu Ija. Okey, beliau mula berkhidmat sejak tahun 2007, kini sudah 15 tahun. Okey, beliau punya option adalah kimia. Masa tu mengikuti kursus perguruan ini di UPSI. Dan kini telah dianugerahkan guru cemerlang pada tahun 2021
dan beliau juga berpengalaman sebagai pegawai teknikal STEM WPKL 2018 hingga sekarang. Beliau juga merupakan peserta program Duta Guru KPM Yayasan Petronas Kos 1 dan tak lain tak bukan merupakan juga seorang penyampai didik TV KPM untuk subjek kimia. Kalau ikut apa yang saya bagi, yang beliau bagi kat saya ni panjang lagi. So beliau kata cukup-cukuplah apa yang ada. Macam itulah. Saya nak sentuh sedikit. Terima kasih tadi Dr. Mahendra dengan tajuk kita tadi iaitu kuasa pujian. Dia konsep dia macam ni lah. Kalau kita nak dihargai, kita kena menghargai. Kalau kita nak dipuji, kita juga perlu rajin memuji. InsyaAllah pujian akan sampai pada kita juga. It's like macam pujian tu macam doa lah. Kita nak kita memujilah juga. Mula-mula tu mungkin terpaksa, tapi lama-lama dia akan mendidik hati, insyaAllah. Okey, untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Cikgu Rosmaliza ataupun Cikgu Ijah untuk sesi kita pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan buat semua rakan-rakan guru dan juga koordinator Datuk Dr. Mahinder Singh, iaitu Dr. Nur Zalina, juga rakan-rakan guru pakar CDL yang bersama-sama dengan kita, dan tak dilupakan rakan-rakan guru dan juga mungkin pegawai-pegawai daripada JPN ataupun mana-mana institusi pendidikan yang bersama-sama dengan kita pada petang ni. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bersama meluangkan masa pada petang ni bagi mengupas topik yang saya bawakan pada petang ni, iaitu Eduper Toolkits, Plan, Execute, Reflect towards Super Interactive and Effective Instructional Session. Okey, baiklah, terlebih dahulu saya rasa eloklah kita berkenalan dahulu sebelum kita teruskan sesi ini. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi saya sudah kongsikan satu link di ruangan chat. Cikgu-cikgu boleh respon kepada link tersebut. Cikgu tekan sahaja www.wooclap.com/CDLEIJA, EIJA. Okay, cikgu-cikgu boleh abadikan nama-nama cikgu di ruangan yang saya paparkan sekarang. Okey, kita nampak Cikgu Zairin bersama-sama dengan kita pada hari ini. Cikgu Zairin adalah guru sekolah saya daripada SMK Seri Bintang Selatan. Ya, kita ada juga Tutor Raj bersama dengan kita. Come on cikgu-cikgu. Okey, kita sama-sama manfaatkan ruang ini untuk saling berkenalan. Okey, sila typekan nama guru dan nama sekolah. Sekurang-kurangnya kita tahulah kita bersama siapa pada petang ini. Di sini kita ada Cikgu Sari, kita ada Cikgu Chang Yushen daripada Sabah. Okay, kita juga ada Cikgu Rafika, kita ada Cikgu Salina, okay, kita ada Cikgu Azrul, Cikgu Tiana, Dr. Abdul Rahman, okay, Farah daripada SMK Seri Saujana, okay, Ain daripada MGSKL, Cikgu Is daripada Kelang, okay, Tan LF daripada Seri Sentosa. Okay, terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk sudi mengabadikan nama di ruangan ini. Baiklah, kita running out of time. Eloklah saya mulakan sesi kita pada petang ni dengan pengenalan topik ini. Baiklah, sekiranya kita lihat topik ini adalah sangat catchy bila kita lihat, sebenarnya dia berkaitan dengan tugas buat kita seharian sebagai guru. Plan, execute, reflect, sesuatu yang kita lakukan setiap hari. So, jadi apakah kriteria kejayaan yang disasarkan? By the end of this session today, saya mensasarkan 3 sahaja kriteria kejayaan. Yang pertama, cikgu-cikgu dapat mereka bentuk PDP berpusatkan murid yang menepati standard 4 SKPMG 2. Dan seterusnya, yang kedua, cikgu-cikgu dapat execute atau melaksanakan PDP yang berimpak tinggi. Sekiranya kita rasa PDP kita sebelum ini agak kurang kualitinya, jadi kita boleh berusaha menambah baik kaedah kita untuk menyampaikan PDP secara berimpak lebih tinggi. Dan seterusnya, yang ketiga ialah reflect.
Reflect ialah satu kaedah untuk menilai keberkesanan PDP kita menggunakan instrumen penilaian kendiri guru dan murid. Instrumen ini saya bina sendiri berasaskan daripada pembacaan dan juga rujukan, selain daripada itu daripada latihan yang juga saya telah hadiri dalam program Duta Guru. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan bukan peserta Duta Guru, tuan-tuan dan puan-puan juga bolehlah mengambil peluang ini untuk sama-sama mendapat input. Jadi kandungan pembentangan saya pada petang ini adalah terdiri daripada 6 aspek. Yang pertama, kita ingin membangkitkan isu PDP pasca pandemik, di mana saya akan mengambil masa selama 5 minit. Seterusnya, saya akan kupas bagaimana cara kita nak mengenali aset ataupun potensi murid kita supaya proses pembangunan potensi murid itu dapat dijalankan dengan berkesan. Okay, manakala yang ketiga pula ialah saya ingin memperkenalkan kepada hadirin dan hadirat yang bersama-sama dengan saya pada petang ini, iaitu hasil inovasi saya, Eduper Toolkits. Dan seterusnya, saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan toolkits ini. Dan akhir sekali, cikgu-cikgu boleh melihat bagaimana toolkit Eduper ini dapat dijalankan dapat digunakan untuk merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, seterusnya menjalankan refleksi. Jadi, okay, stay tune everyone. So, saya harap cikgu-cikgu dapat bersama saya sehingga ke hujung sesi ini. Baiklah, perkara pertama yang saya ingin dapatkan feedback daripada semua hadirin dan hadirat sekalian pada petang ini ialah mari kita semak kondisi murid kita sekarang. Selalunya jika timbul sesuatu isu, ialah bukan berpunca daripada orang yang menimbulkan isu itu. Jadi sekiranya isu itu berlaku dalam kalangan murid kita, janganlah kita tunding jari kepada murid kita. Sekiranya kita tunding jari, satu jari pada murid kita, berapa jari lagi yang pulang balik kepada kita. Okey, so bermaksud di sini sesuatu permasalahan itu bukanlah menjadi seorang sahaja yang menyebabkan masalah itu timbul. Jadi mari kita semak dan sudi-sudilah cikgu memberikan feedback di sini apakah isu yang cikgu hadapi dalam PDP. Cikgu boleh respon di ruangan WooClap atau boleh juga memanfaatkan ruangan chat untuk memberikan maklum balas cikgu. Apakah isu yang cikgu hadapi dalam PDP? Okey, mari kita point out sama-sama. Apakah isu yang cikgu hadapi? Silakan cikgu. Baiklah, cikgu-cikgu boleh juga menggunakan ruangan chat ya. Okey, di sini saya ada nampak di ruangan chat ada cikgu mengatakan murid tak masuk kelas. Okey, selain daripada itu, okey, murid tak masuk kelas. Yes, okey, isu ini adalah isu sejagat dalam PDPR kita. Murid tak semangat, murid kurang respon, murid kurang beri perhatian. Okey, murid tidak menumpukan perhatian. Yes, lebih daripada 2 dah respon di sini. Murid kelas depan pasif. Tak sepatutnya lah kan murid kelas depan pasif. Murid tidak bersemangat lagi. Murid tidak dapat menumpukan perhatian. Murid tidak menguasai, murid tak buka kamera. Ya, betul cikgu, saya setuju sangat. Okey. So seterusnya apa lagi yang kita boleh nampak dekat sini? Murid tidak beri respon, kurang motivasi, murid kelas depan pasif, murid leka, murid terlalu ramai dalam satu kelas. Ya, betul, dalam PDPR kan. Okey, inilah isu-isu yang berlaku dalam PDPR dan kesannya kita hadapi sekarang. Betul tak cikgu-cikgu? Okey, sekiranya cikgu-cikgu bersetuju dengan saya, cikgu-cikgu boleh tekan butang reaction button pada ruangan bawah sekali tab ini. Cikgu-cikgu boleh tekan butang thumbs up ataupun boleh bagi tepukan sebagai tanda bersetuju dengan apa yang saya nyatakan tadi. Silakan cikgu. Cikgu boleh nyatakan dekat ruangan chat juga. Okey, so ini adalah isu sejagat dalam PDPR. Okay, sekarang ni kita dah menginjak kepada PDP secara bersemuka. Sama cikgu. Ini adalah isu murid saya, murid di sekolah saya. Ya, isu-isu yang pertama ialah dari segi psikologi murid telah hilang minat dan motivasi terhadap pelajaran. Dan yang kedua, murid mempunyai masalah sikap dan personality. Jika dahulu kita dapati murid kita sangat ceria dan sangat aktif dalam kelas, tetapi bila kita jumpa hari pertama bersemuka pada tahun 2022 ni, kadang-kadang kita nampak personality murid kita tu telah berubah.
Dan seterusnya, memang masalah kurang fokus. Kerana apa? Kerana ada setengah murid kita sekarang ni dah hilang hala tuju dia. Dia dah tak nampak hala tuju yang sebelum ni dia dah nampak. Okay, dan seterusnya, apa efek dia jika berlaku perkara pertama hingga ketiga tu cikgu? Memang kesan dia kepada pengetahuan murid. Dan seterusnya kepada kemahiran mereka dan juga seterusnya kepada pencapaian. Okey, rasional di sini saya tidak meletakkan nombor 6 itu sebagai nombor pertama. Sebab bagi saya adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memastikan perkara pertama hingga kelima dahulu menjadi prioriti untuk cikgu selesaikan. Bagaimana pendapat cikgu? Okey, cikgu boleh nyatakan pendapat cikgu pada ruangan chat ataupun cikgu juga boleh feel free to unmute your mic. Okey, apakah kesan isu-isu PDP ini kepada murid? Yang pertama, saya dapati ini adalah dalam ruang lingkup murid saya. Bagaimana pula dengan murid cikgu? Cikgu boleh buat perbandingan di sini. So, dari segi kesan PDP, kesan isu PDP yang saya sebutkan tadi itu kepada murid ialah yang pertama, murid rasa masih lagi perlu belajar berorientasikan peperiksaan dan tekanan peperiksaan itulah yang menyebabkan psikologi mereka telah terganggu. Dan seterusnya menyebabkan berlakunya kesusahan dalam saya mengintegrasikan idea dan penghayatan terhadap konteks yang disampaikan dalam kelas terhadap murid. Murid rasa cikgu, sudah-sudahlah tu cikgu bebel, yang penting kita dapat jawab exam cikgu. Itulah murid saya. Sebagaimana pula dengan murid cikgu. Okey, yang seterusnya ia hilang fokus, pelajar hilang fokus. Yang ketiga ialah hilang keseronokan. Murid-murid sekarang ni bila sampai sekolah, bila sampai sekolah mereka akan dipastikan telah menguasai pengetahuan minimum. Sebagaimana yang tuntutan catch up plan 3. Dan seterusnya, disebabkan nak mengejar kadang-kadang tu catch up plan 3, kadang-kadang cikgu-cikgu terpaksa melaksanakan satu PDP yang menyebabkan murid hilang keseronokan. Jadi bagaimana kita nak mengubahnya kepada satu situasi yang boleh diterima oleh murid kita? Dan seterusnya, rendah keupayaan untuk menyelesaikan masalah. Bagi mereka, apa yang diberi, itulah dia. Dan seterusnya ialah yang paling akhir ialah saya dapati murid-murid saya mengalami masalah dari segi berkolaborasi. Dan ini menyebabkan saya menghadapi masalah dalam mengupayakan kemahiran abad ke-21 di dalam kelas. Jadi, apa pula komen cikgu-cikgu? Cikgu-cikgu boleh komen ya di ruangan chat. Okey, seterusnya. Baiklah, daripada isu-isu yang saya telah pointkan tadi, saya dapati perlulah saya dalami dan fahami betul-betul apa sebenarnya aset kita ni, apa aset. Murid adalah aset kita. Dan apakah masalah yang dihadapi oleh aset kita dan seterusnya bagaimanakah kita nak menghadapi masalah ini. Jadi saya come out dengan satu cara, iaitu inisiatif pembangunan komuniti berasaskan aset. Di mana sebelum saya menjalankan sesuatu intervensi kepada murid saya, kita perlu juga kena pasti dahulu apakah kualiti-kualiti atau potensi yang ada dalam kalangan murid kita. So, menceritakan tentang aset ataupun potensi, saya dapati murid-murid saya ni sangat berdaya maju. Jika dahulu murid saya sangat berdaya maju, jika diberi kerja mereka gigih berusaha untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Selain daripada itu, persekitaran sekolah yang kondusif, selesa dan merupakan satu komuniti yang positif memberikan sokongan sebenarnya kepada murid untuk belajar. Tetapi mengapa murid masih belum ingin belajar? Dan seterusnya, lokasi murid sekolah saya ialah murid di Bandaraya Kuala Lumpur dan merupakan sekolah kluster kecemerlangan yang kini merupakan sekolah projek transformasi iaitu TS25. Jadi, dengan adanya rangkaian sarana ibu bapa yang bagus, yang kuat, sokongan PPD dan JPN, saya merasakan isu-isu ini wajar diselesaikan. Bukan hanya di tangan kita cikgu-cikgu, tapi di tangan semua orang yang terlibat dalam institusi pendidikan ini. Jadi, saya rasa justifikasi saya perlu kita selesaikan masalah ini segera kerana yang pertama,
kita perlu elak kececeran murid dalam pelajaran. Yang kedua, kita adalah menjadi tugas dan tanggungjawab kita sebagai guru dan juga sebagai ejen perubahan di sekolah. Sekiranya murid negatif, kitalah yang perlu positifkan mereka. Dan seterusnya, murid adalah aset negara, bakal pemimpin negara yang akan menggantikan kita. Dan yang keempat, saya rasa masalah ni perlu diselesaikan kerana demi kelestarian sistem pendidikan yang kita sedang jalani. Baiklah cikgu-cikgu, cuba cikgu lihat, ini adalah contoh gambar anak murid saya. Setiap hari, saya akan pandang muka mereka. Setiap kali saya pandang muka mereka, saya renung, saya lihat wajah mereka dalam-dalam dan saya tanya pada diri saya, sanggupkah kita menafikan hak mereka untuk berjaya? Ayuh cikgu-cikgu, fikirkan. Okay, setiap kali kita pandang wajah anak-anak murid kita, apa yang kita telah lakukan untuk ubah perkara negatif atau kualiti yang negatif yang ada pada diri mereka kepada yang sepatutnya. Jadi, marilah kita sama-sama berganding bahu cikgu-cikgu untuk mewujudkan satu perkara, satu pembaharuan dalam kehidupan kita. Okey, sebelum tu saya nak tanya cikgu-cikgu, pernah tak cikgu-cikgu bangunkan inovasi ataupun sebarang intervensi untuk menyelesaikan masalah atau isu yang ada di sekolah cikgu? Cikgu-cikgu boleh membuat undian ini di ruangan WooClap, www.wooclap.com/cdlija. Silakan cikgu. Okey, saya nak tinjau berapa orang cikgu yang pernah menjalankan inovasi. Okey, di sini kita nampak dah ada beberapa orang cikgu yang pernah menjalankan inovasi, intervensi yang berjaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bukan juga oleh murid cikgu, tapi masalah cikgu juga. Masalah murid adalah masalah kita. Alright, so seterusnya di sini, wow, okey, sangat-sangat teruja saya lihat di sini ada ramai cikgu yang pernah bangunkan inovasi. Okey, tahniah cikgu saya ucapkan. So, marilah kita sama-sama dekati. Saya nak kongsikan pada cikgu apakah inovasi yang telah saya bangunkan untuk menyelesaikan isu-isu yang telah saya bangunkan tadi. Sebelum tu saya juga ingin mendapatkan sedikit input. Apakah inovasi yang pernah cikgu bangunkan untuk menyelesaikan masalah atau isu PDP cikgu? Silakan cikgu. Masih menggunakan link yang sama. Tidak. Apakah inovasi yang pernah ingin dibangunkan? Tidak, maksudnya cikgu tak pernah bangunkan inovasi lagi ya. Okey, sekiranya ada dalam kalangan cikgu yang bersama-sama dengan kita pada petang ni, ada input, bolehlah share di sini ya cikgu. Jangan malu-malu, saya yakin dalam kalangan penonton yang bersama-sama dengan kita pada petang ni ramai guru-guru, ramai yang hebat-hebat sangat. Okay, so cikgu jangan malu untuk share. Sika, wow, Sika, boleh saya tahu dengan lebih lanjut? Sika modul, okay? Minus hands technique and multiply clock, wow, okay? Canggih bunyinya nama inovasi cikgu tu. Alright, so anyway, tahniah cikgu-cikgu, good job. Dan kita sebenarnya berjalan seiring dan senada di dalam platform yang sama dan kita sekarang ni adalah mempunyai satu sinergi yang sama cikgu. Okey, seterusnya. Saya perkenalkan Eduper Toolkit. Eduper Toolkit ini adalah salah satu daripada hasil inovasi saya yang telah dibangunkan sejak tahun lepas sepanjang PKP. Menginjak kepada isu-isu yang telah saya kenal pasti, saya dapati perlu untuk selesaikan segera melalui pelaksanaan Eduper Toolkit ini. Jadi, dengan menggunakan platform CDL ini, saya ingin membawa isu-isu PDP yang telah saya sebutkan tadi dan ingin selesaikannya menggunakan Eduper Toolkit. Dan bersama-sama ini juga saya ingin mengajak semua rakan-rakan yang bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk menyertai saya dalam kajian keberkesanan hasil inovasi alat bantu belajar yang telah saya ciptakan ini. So, sasaran awal saya ialah guru-guru dan murid di sekolah saya sendiri. Dan sasaran akhir juga ialah saya ingin menjemput
hadirin dan hadirat sekalian untuk bersama-sama saya untuk mengambil bahagian secara sukarela. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi saya sebaik selesai sesi ini. Saya akan tinggalkan contact number. Dan sebenarnya semua ini adalah berpaksikan satu misi, iaitu ke arah pembudayaan PDP kreatif berpusatkan murid, cikgu-cikgu. Berpusatkan murid yang efektif. Kita nak PDP kreatif berpusatkan murid tapi dia memberikan kesan yang mendalam ke arah pembangunan pengetahuan, kemahiran dan sikap murid itu, dan seterusnya meningkatkan minat murid dalam subjek yang diajar. Tak kiralah cikgu ajar subjek apa. Dan seterusnya ialah dari peningkatan tu dari segi penguasaan tertinggi dalam pengetahuan, kemahiran dan sahsiah sejajar mendepani cabaran arus pendidikan semasa. Cikgu, inilah misi saya, cikgu. Dan adakah misi saya ni sama dengan cikgu? Okey, cikgu-cikgu boleh share dekat ruangan chat. Ya, saya ada nampak cikgu-cikgu menyatakan dekat ruangan chat IBSE. Ya, IBSE adalah salah satu daripada cara juga saya bagaimana saya mengoptimumkan penggunaan EduPad ini dalam IBSE juga. Okey, apakah tugas guru dan murid selaras dengan SKPMG? Saya nak dapatkan feedback daripada cikgu-cikgu dulu. Okey, cikgu rasa tugas cikgu dekat sekolah adalah apa? Dan tugas guru, tugas murid pula adalah apa? Yang selaras dengan IBSE. Ya, Sir Rajinda. Yes, IBSE tidak dilupakan. IBME juga. Ya. Minta maaf saya lupakan IBME. Okey, terima kasih. Okey, guru sebagai pencetus. Alright, lagi? Terima kasih. Pemudah cara. Very good. Okay, next. Ada lagi tak? Cikgu-cikgu nak menyumbang idea. Saya yakin cikgu-cikgu tahu tentang ini dan setiap tahun kita ada menjalankan refleksikan diri dan juga penilaiankan diri. Dan sewaktu itu cikgu sedar penilaian dalam SKPMG standard 4 tu ada banyak elemen-elemen yang dinilai. Okey, pemudah cara, pembimbing, guru sebagai pencetus. Okey, guru sebagai cikgu inspirator. Yes, okey. Ya, okey. So mari kita lihat apakah sebenarnya apa tugas-tugas guru ni selaras dengan SKPMG standard 4 ya cikgu-cikgu. Okey, selaras dengan SKPMG standard 4, okey, kita nak lihat guru ni adalah sebagai perancang. Okey, setiap hari kita merancang PDP kita menggunakan RPH. Bagaimana kita merancang tu? Kita perlu reka bentuk PDP kita selaras dengan SKPMG ni cikgu. Kalau cikgu reka bentuk PDP selaras dengan SKPMG, dia telah mencapai satu keseimbangan dan cikgu telah mencapai satu standard yang kita inginkan. Dan seterusnya guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, dan seterusnya kita ada lagi guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. Ada 4 elemen selaras dengan SKPMG standard 2, SKPMG 2 standard 4. Baiklah cikgu-cikgu. Cikgu ada sebarang soalan tak sebelum saya teruskan dengan slot yang seterusnya? Ada sebarang soalan? Sekiranya cikgu ada sebarang soalan, cikgu boleh nyatakan dekat ruangan chat ataupun boleh unmute your mic. Sekiranya cikgu-cikgu tak ada soalan, saya teruskan ya. Okey. Ini adalah kandungan EduPad Toolkit. EduPad Toolkit yang telah saya bangunkan terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama adalah toolkit untuk guru, yang kedua adalah toolkit untuk murid, dan yang ketiga adalah toolkit sokongan. Okey, toolkit untuk guru sekurang-kurangnya ia membantu terdiri daripada student portfolio, instructional design framework yang terdiri daripada EDP dan 5E1, 5E1 pager. Sebenarnya yang kedua ni instructional design framework ni adalah saya gunakan untuk merancang PDP saya dengan cepat. Okey, dan seterusnya yang ketiga adalah instructional rubric iaitu rubrik penilaian SKPMG 2 berasaskan standard 4. Okay, ya sentiasa saya bawa ke dalam kelas. Sebaik saya selesai kelas, saya akan semak elemen mana yang belum saya capai. Dan seterusnya ialah toolkit murid. Toolkit murid saya bawakan khas KWL instrument
homework tracker dan juga performance level achievement record. Semua ni sebenarnya telah diberikan kepada semua guru oleh BPK, iaitu performance level achievement record ni adalah rekod pencapaian PBD. Tapi rekod itu adalah berasaskan topik yang kita ajar pada waktu itu. Contohnya kita ajar pada minggu ini adalah topik pertama. Jadi performance level achievement record yang saya bawa ke kelas itu hanya sekeping kertas yang terdiri daripada senarai nama murid dan juga tarikh penilaian PBD yang telah dijalankan dan juga catatan di tahap manakah murid telah mencapai tahap penguasaan. Dan seterusnya adalah toolkit sokongan, iaitu toolkit sokongan ni saya bawakan khas untuk murid di mana terdiri daripada learning device and instrument trolley. Saya ada trolley pengajaran dan pembelajaran saya sendiri dan juga saya ada parental control tracker di mana setiap kali murid diberikan tugasan, parents diminta untuk tanda tangan di ruangan yang telah ditetapkan untuk memastikan terdapat pemantauan juga di pihak parents di rumah. Okey, seterusnya. Ini adalah salah satu daripada pendekatan saya apabila memulakan PDP. Sebelum saya mulakan PDP, pada hari pertama saya bersemuka dengan murid-murid, saya cuba untuk mengambil masa untuk mengenali murid kita. Sebelum kita nak puji murid kita, bak kata Datuk tadi, okey, saya sangat bersetuju untuk memuji murid. Tapi saya memang akui saya jarang dapat memuji murid tepat pada waktunya kerana memang tidak saya sangat mengejar waktu untuk menghabiskan isi pembelajaran pada ketika PDP dijalankan. Jadi disebabkan masalah ini berlaku, jadi saya cuba untuk mengenali murid saya dengan menggunakan graphic organizer All About Me ini. Okay, di mana graphic organizer ini membantu saya untuk mengenali murid-murid saya. Okey, saya bawakan satu contoh. Ini adalah graphic organizer yang telah disiapkan oleh murid-murid saya. Okay, kita nak membina rapport. Betul, Dr. Rahman. Okay, so ini adalah contoh yang telah disiapkan oleh murid saya. Setiap murid akan menyiapkan graphic organizer mereka menggunakan secara kolaboratif dalam talian menggunakan aplikasi Canva. So, murid-murid akan menulis apa maklumat yang perlu saya tahu tentang diri mereka, apakah kegemaran mereka dan apakah performance yang terbaik yang pernah mereka dapat dan capai, apakah target mereka dalam pembelajaran bersama-sama dengan saya, siapakah sumber inspirasi mereka dan fakta-fakta yang mereka ingin beritahu saya tentang mereka. Dan seterusnya ialah yang ini paling penting yang menyebabkan saya sampai menangis melihat kata-kata anak murid saya, iaitu my notes to Teacher Ija. Hi Teacher Ija, welcome to 5 Beringin sebab saya adalah guru kelas mereka. Grateful to have you as our chemistry teacher. Can't wait for chemistry together. Okay, so kita lihat dekat sini murid-murid cuba menyampaikan apa expectation mereka terhadap kita. Dan kita juga dapat expect mereka melalui graphic organizer ini. Dan kita juga boleh mengenal pasti rupa paras mereka sebab ramai murid yang kita ajarkan. Kadang-kadang kita lupa rupa mereka. Bila kita nak buat penilaian PBD, okay, so contohnya kita sedang sedang menanda buku mereka, kita lupa rupa mereka dan kita boleh semak balik menggunakan graphic organizer ini. So inilah murid-murid saya bersama-sama dengan pengharapan mereka terhadap saya. Dan saya rasa sekiranya cikgu boleh buat lebih bagus lagi dan dengan idea yang lebih gempak lagi. Alright, so ini adalah contohlah idea yang saya bawakan untuk tahun ini. Dan seterusnya, kita teruskan kepada slide. Yang kedua adalah kerangka reka bentuk instruksi EDUPA. Saya namakan dia sebagai kerangka reka bentuk instruksi EDUPA. Sebelum saya merancang, sebelum saya mereka bentuk pengajaran saya untuk satu mata pelajaran dan satu kelas, saya akan kenal pasti murid saya dari segi kategori. Kategori mereka sama ada kategori lemah, sederhana ataupun cemerlang. So, saya akan merancang PDP saya berasaskan pembelajaran terbeza cikgu-cikgu. Dan seterusnya, saya akan menulis apakah standard prestasi dan juga pemetaan kurikulum sekiranya ada ingin saya terapkan dalam
pengajaran dan pembelajaran. Dan seterusnya, bahagian aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya memang tidak lari daripada melaksanakan pembelajaran berasaskan model pembelajaran 5E. Model pembelajaran 5E ini saya rangka berasaskan 5 baris ini sahaja cikgu-cikgu. Okey, saya namakan aktiviti yang saya ingin jalankan dan saya fitkan dengan kriteria kejayaan yang saya ingin capai. Sekiranya kita rancang aktiviti tersebut perlulah memenuhi kriteria kejayaan yang kita harapkan. Dan seterusnya, saya selitkan sekali dengan kaedah penilaian yang saya rangka untuk menilai keberkesanan bagi aktiviti yang telah dijalankan. Okey, perkara ini diulang-ulang untuk engage, explore, explain, elaborate dan communicate. Okey, dan evaluate. Okey, seterusnya, aktiviti pengajaran dan pembelajaran kerangka reka bentuk instruksi ini juga digunakan untuk merangka projek-projek PBL atau project based learning atau problem based learning, cikgu-cikgu. Okay, saya juga menerapkan, sekiranya saya tidak menjalankan proses pembelajaran berasaskan konten yang berasaskan di SKP, jika sekiranya pada waktu itu saya ingin menerapkan project based learning, memperkenalkan project based learning, so saya akan menggunakan EDP, Engineering Design Process. So saya akan gantikan fasa engage dengan fasa tanya, fasa explore dengan fasa cambah idea, fasa explain dengan fasa buat dan seterusnya fasa uji maklum balas dan juga pembentangan, cikgu-cikgu. Okey, di sini sebaik selesai apakah refleksi yang saya harapkan kepada murid daripada pelaksanaan PDP ini. Dan seterusnya saya akan cuba merancang rancangan penambahbaikan bagi PDP yang telah dijalankan. Dan sebenarnya sebaik saja kita selesai merangka ini, cikgu-cikgu boleh tulis dengan ayat pendek dan kita boleh transform idea ini ke dalam RPH kita. Okey, yang seterusnya ini adalah semasa fasa melaksanakan PDP. Semasa fasa melaksanakan PDP, saya dapati saya tidak mempunyai masa yang terlalu banyak untuk menguruskan murid dari segi menyampaikan konten dan pada masa yang sama saya nak menilai murid tersebut. Jadi bagi menjimatkan masa saya dan juga memanfaatkan keperluan murid, jadi saya merangka penggunaan KWL ataupun Know, Wonder and Learn chart. So di sini saya dapat menggunakan KWL ni untuk menguji keberkesanan pembelajaran dalam kalangan murid saya. Yang pertama, saya boleh elicit idea asal murid. Contohnya kalau saya mengajar topik yang pertama iaitu topik pengukuran. Contoh okay, saya akan tanya mereka apakah alat-alat pengukur yang mereka ada. Mereka akan catatkan di ruangan No. Dan sekiranya bercakap tentang alat pengukuran, apakah yang menyebabkan mereka rasa nak tahu lagi tentang alat pengukuran ini? Mereka akan catatkan di ruangan Wonder. Di situ saya akan berjalan di dalam kelas dan saya akan melihat apakah idea-idea ataupun inquiry-inquiry yang timbul dalam kalangan murid tersebut. Dan saya akan cuba rangkumkan dalam isi pembelajaran itu juga. Dan seterusnya, by the end of the lesson, saya minta murid-murid menulis kembali apakah kesimpulan daripada pembelajaran yang mereka telah lalui sepanjang proses PDP dijalankan pada waktu itu. Okay, di sini telah terangkumlah SKPMG Standard 4 iaitu guru sebagai pengawal, guru sebagai penilai dan guru murid sebagai pembelajar aktif, cikgu. Okay, ini adalah contoh pembelajaran secara dalam talian yang telah saya jalankan. Murid-murid menyatakan apakah yang mereka tahu tentang topik Introduction to Science. Dan seterusnya, mereka mengeluarkan idea-idea yang mereka nak kita kupaskan secara lebih lanjut lagi semasa proses PDP ini. Dan seterusnya, okay, murid-murid menulis okay, apakah yang mereka belajar pada hari ini. Okay, biasanya habis selesai sesi kelas, tanya pelajar apa sesuatu yang menarik mereka telah belajar dalam topik berkenaan. Ya, betul. Itu juga yang telah saya jalankan semasa waktu di dalam kelas. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah template PBL. Saya namakan dia sebagai template PBL. Okay, sebenarnya saya adaptasikan template ini berasaskan engineering design process yang saya pelajari dalam program Duta Guru. Okay, ini adalah saya dapati dia menjadikan satu systematic workflow bagi murid saya menjalankan project based learning ataupun problem based learning, di mana saya akan guide murid saya untuk bertanya apakah
persoalan-persoalan yang mereka ingin utarakan untuk dalam usaha untuk mencapai objektif pembelajaran. Contohnya, okey, what biasa cikgu serajin dia kata, ya, biasanya saya tanya, what is your 1 point lesson? Yes. Alright. Okay, so untuk PBL template ni, saya akan mulakan dengan fasa tanya, which is murid-murid akan tulis apa persoalan berkaitan dengan topik yang dibuat. Contohnya, sekiranya saya ingin membuat projek, contohnya projek acid dan base. Okay, projek acid dan base. Acid dan base, so apakah yang bahan-bahan yang melibatkan acid dan base? Okay, so kita nak brainstorm, kita nak bina contohnya makanan yang mengandungi asid. Okay, dan pada dua jenis makanan, satu makanan yang mengandungi asid dan satu makanan yang mengandungi base. Okay, di situ di fasa brainstorm, murid-murid akan tambah balik idea mereka berasaskan konten yang mereka pelajari dalam topik kimia tingkatan 4 iaitu asid, base dan garam. So di sini segala workflow itu dijalankan secara berstruktur dan murid tak akan rasa mereka bekerja hanya untuk mencapai mencapai objektif hanya untuk mencapai by the end of the lesson mereka akan hasilkan projek. Itu saja, bukan. Okay, murid akan merasai kenikmatan belajar bersama-sama dengan kawan-kawan mereka dan mereka dapat menyumbangkan buah fikiran mereka bersama-sama dengan rakan. Okay, cikgu-cikgu boleh scan QR code yang saya telah paparkan di sini untuk melihat hasil kerja murid saya. Di sini ianya berkaitan dengan murid sebagai pembelajar aktif di mana standard kualitinya melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Tidaklah guru sahaja yang menyampaikan semuanya. Okey, seterusnya ini adalah homework tracker. Homework tracker ini adalah salah satu cara saya untuk memantau hasil kerja murid di mana saya di sini adalah homework tracker yang telah saya bina sebelum ujian tekanan dijalankan. Selepas ujian tekanan dijalankan, saya telah menambah baik. Okay, saya akan menambah baik. Okay, di sini number task yang telah diberikan, due date untuk projek ataupun task yang diberikan, markah yang diberikan dan juga di sini saya telah menambah satu lagi kolom iaitu kolom semakan ibu bapa. Sekurang-kurangnya kita boleh jugalah melibatkan ibu bapa mereka untuk melihat hasil kerja anak-anak mereka dan apabila anak-anak mereka melaksanakan sesuatu kerja di rumah, ibu bapa juga melihat dan memantau mereka. Okey, seterusnya ini adalah performance level achievement record. Di sini kita boleh dapatkan di mana-mana sahaja kumpulan Telegram ataupun daripada kita boleh alter daripada borang yang telah disediakan oleh bahagian kurikulum perkembangan kurikulum. Okey, di sini saya meletakkan senarai nama murid. One pager, satu page sahaja saya bawa ke kelas. Sewaktu saya menilai murid, saya akan catatkan murid A telah mencapai TP berapa pada hari apa kita menilai mereka. So by right kita akan lihatlah perkembangan mereka. Okay, satu lesson ke satu lesson. Adakah perkembangan dia semakin meningkat ataupun sebaliknya. Okay, seterusnya ialah performance level achievement record yang saya minta murid tampal di dalam buku latihan mereka. So di sini setiap kali saya menyemak buku latihan, saya akan tanda tangan di ruangan latihan yang telah diberikan berdasarkan standard pembelajaran yang telah ditugaskan kepada mereka. Di sini berkaitan dengan guru sebagai penilai. Okey, seterusnya ini adalah perkara yang saya teruja sangat untuk kongsikan kepada guru-guru sekalian, which is reward system, guru sebagai pendorong. Untuk memotivasikan murid-murid saya telah iktiraf mereka sebagai murid saya telah memberikan setiap orang satu button badge untuk dipakai dan sebagai lambang mereka adalah murid saya. Setiap kali mereka masuk ke kelas, mereka akan pakai button badge tersebut dan mereka sangat bangga menjadi seorang murid yang telah diajar oleh Teacher Ija. Dan pada masa yang sama juga, mereka sangat bangga dan mereka suka memakai button badge ini. Dan seterusnya, sekiranya mereka berjaya melaksanakan tugasan yang diberikan dan juga contohnya PBL, saya akan iktirafkan satu certificate of completion sebagai tanda penghargaan dan effort mereka dalam menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Dua elemen ini sedikit sebanyak saya dapati telah meningkatkanlah motivasi murid untuk terus berusaha mencapai apa yang mereka inginkan.
Okey, so saya kira sampai sini dulu. Sekiranya cikgu ada sebarang soalan, bolehlah type soalan di ruangan chat ataupun ruangan ini. Reward sistem yang menarik dan meningkatkan motivasi. InsyaAllah saya pun mengharapkan akan berterusan. Okey, ini adalah komponen EduPer Toolkit cikgu-cikgu. Saya akan ke kelas saya membawa troli. Justifikasinya sini kenapa saya bertroli ke kelas. Di sekolah saya ada mempunyai satu fasiliti iaitu ada lift. Jadi saya menghadapi masalah bila ke kelas dengan membawa banyak beg. Dan sebagai solusinya, saya rasa lebih baik saya letakkan segala barang di atas troli dan saya tolakkannya masuk dalam lift dan terus menuju ke kelas. Dan apa yang saya fikirkan dengan troli ini, saya telah tambah baik, which is saya letakkan segala alat-alat pengajaran dan alat-alat bantu pengajaran dan pembelajaran saya di atas troli. Sekiranya saya ingin bergerak ke kelas, saya just bawa saja troli saya ini, plug in, and then on the go kita boleh guna peralatan ICT tanpa membazirkan lebih banyak masa lah. Dan seterusnya, alat ini boleh dibawa ke mana-mana sahaja di ruangan pembelajaran dan juga venue pembelajaran di sekolah saya. Dan juga saya gunakan juga untuk aktiviti seperti kelas tambahan. Ini adalah seminar. Okey, seterusnya. Okay, bagaimana menggunakan EduPer Toolkit ini? EduPer Toolkit ini saya perkenalkan kepada guru, dia bukan sahaja untuk murid tapi untuk guru merancang PDP dan desain PDP itu berasaskan keupayaan murid. Okey, di sini kita boleh mengupayakan pembelajaran berasaskan pembelajaran terbeza. Dan seterusnya ialah murid, instrumen untuk murid. Murid boleh memberikan feedback. Kadang-kadang bila kita tanya dalam kelas, kita lupa murid mana yang menjawab soalan kita dan kita tak ada masa yang banyak untuk rekodkan semuanya. Sekurang-kurangnya, evidence seperti KWL instrumen ini merupakan satu evidence yang boleh membantu kita merekodkan performance murid kita. Dan seterusnya, teacher and pupils collaborating. Dengan menggunakan teacher toolkit dan pupils toolkit ini, okay, murid-murid dapat berkolaborasi dengan guru, murid boleh memberikan feedback kepada guru bagi membolehkan guru itu membuat penambahbaikan dalam PDP yang seterusnya. Jadi di sini secara tidak langsung kita tak perlulah ambil ruang masa spesifik untuk kumpulkan murid dan tanya feedback mereka. By right, selepas sesi pembelajaran ataupun semasa sesi pembelajaran saja, kita masih sudah boleh mendapatkan maklum balas daripada murid. Dan seterusnya, okay, kita boleh transform proses instruksi atau proses pembelajaran kita ni daripada pembelajaran yang nampak biasa kepada satu sistem pembelajaran yang bersistematik dan menyebabkan murid tidak rasa bosan. Selain daripada itu juga, ia juga mampu meningkatkan disiplin murid tersebut dalam memberikan komitmen terhadap tugasan yang diberikan. Okay, dengan cara ini saya mengharapkan supaya proses pembelajaran dan pengajaran itu menjadi lebih menarik dan berimpak lagi. Okay. Bagaimana saya apakah instrumen yang saya gunakan untuk membina lesson ataupun untuk mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran yang telah dinyatakan tadi. Yang pertama, saya akan rujuk di SKP dan saya akan lihat di tahap manakah performance murid-murid saya. Dan daripada situ saya akan design lesson berasaskan performance level murid saya tersebut. Okay, daripada performance level tersebutlah juga saya akan design learning objective berasaskan di SKP dan juga success kriteria kejayaan yang patut mereka capai dalam PDP saya. Dan seterusnya, saya juga mengupayakan differentiated learning, which is sebab murid kita adalah berbeza. Okay, performance di mereka juga adalah berbeza. Jadi pendekatan kita tidak bolehlah bersifat one fit all. Jadi kita perlu rancang pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran kita tu untuk memenuhi keupayaan dan kebolehan murid kita. Bukan saja kita just tengok di SKP, okay, subjek ni, tajuk ni dan juga inilah dia punya learning objektifnya. Kita just follow buta-buta. Tapi akhirnya tak berjaya. So menjadi kesalahan balik kepada kita juga. Okey, seterusnya kita choose and prepare suitable learning resources. Yang ni saya nak sharekan kepada guru. Saya jumpa satu kaedah di mana untuk dalam kita memilih dan menghasilkan atau menyediakan alat-alat pembelajaran, bahan pembelajaran ni, kita perlu ambil kira perkara ini. Saya menggunakan impact metric method.
Iaitu di mana saya akan cuba untuk memikirkan idea bahan pembelajaran yang memerlukan low effort tapi high impact. So bila kita ada banyak idea dalam bahan-bahan pengajaran kita, kita boleh letakkan dalam 4 kotak ni cikgu. So kita letak dekat 4 kotak ni, just scribble je 4 kotak ni. Lepas tu cikgu letak idea cikgu tu berada di mana. Saya akan choose untuk pilih low effort high impact. Sebab yang penting saya fokus kepada impact. Sebab kita tak banyak masa untuk sediakan bahan-bahan resource yang berimpak tinggi ni. Tapi kalau kita boleh menyediakannya dalam ruang masa yang singkat, okay, kita sebenarnya dah dikira sebagai seorang guru yang dah kreatif. Okey, selain daripada itu juga, kita juga boleh guna pakai bahan-bahan pengajaran yang lama yang pernah kita gunakan tu, kita ubah suai saja untuk standard pembelajaran yang seterusnya, cikgu-cikgu. Okey, seterusnya yang keempat, kita choose reasonable edutainment element. So which is saya akan gunakan Wooclap dalam kelas, okey, dan juga pelbagai lagi lah edutainment application yang kita boleh dapat daripada perkongsian-perkongsian yang ada dalam program CDL ini. Baiklah cikgu-cikgu, so ini adalah contoh kerangka reka bentuk instruksi EduPer yang saya telah bangunkan. Yang seterusnya, ini juga adalah impact metric method yang saya gunakan. Sekiranya saya dapat idea tentang sebarang idea untuk idea semasa planning instruksi tersebut, saya akan fikirkan yang mana yang paling penting. Okay, saya akan pilih important and urgent. Okay, yang tu adalah priority saya. So sekiranya ada idea, saya akan letakkan dalam kotak-kotak ini dan saya akan pilih important dan urgent itu untuk saya dahulukan dulu sebagai priority saya. Okay, seterusnya ini adalah proses PDP. Izinkan saya tukar kepada slide ini ya, sebab ini tiada sound, tak ada sound. So saya nak tunjukkan bagaimana saya upayakan PDP di dalam kelas. Okay, so di sini ini adalah proses PDP saya. Baru semalam saya ambil gambar ni. Ini adalah proses pengajaran di dalam kelas di mana murid-murid membuat eksperimen. So semasa murid memulakan eksperimen, saya bimbing mereka untuk meletakkan role masing-masing, assign role masing-masing. Siapa yang akan jadi note taker, di mana kalau cikgu-cikgu lihat di sini, hanya seorang saja menjadi pencatat. Tidak ramai menjadi pencatat, jadi mereka akan fokus kerja-kerja mereka ataupun tugas mereka. Dan seorang akan mengambil barang-barang makmal, bahan-bahan makmal dan meletakkan segalanya keperluan bagi eksperimen ini di atas meja. Dan sekiranya terdapat kekurangan dari segi bahan-bahan yang diperlukan, mereka lah, okay, runner itulah yang akan pergi ke tempat yang sepatutnya dan mengambil serta menjadi orang yang kesana ke sinilah sewaktu kelas tersebut. Dan selain daripada itu, kita ada timekeeper. Okay, kita ada timekeeper dan kita juga ada team leader. So bila kita letakkan role-role ini, mereka tahu tugas mereka dan mereka akan fokus. Saya dapati murid-murid saya tidak ada masa untuk bersembang tentang perkara lain sewaktu PDP dijalankan. Mereka fokus dan mereka dapat siapkan eksperimen ini tepat pada masa. Selain daripada itu, sewaktu PDP ini saya menjalankan proses penilaian juga. Ini adalah contoh penilaian yang saya jalankan. Okay girls, what are you doing now? We are stirring the naphthalene So what is the aim of the experiment today? to find the melting point and the freezing point of the naphthalene. It is 72. Okay, so how you are going to proceed this experiment? Tell teacher. Any one of you? Fill up the naphthalene Heat up the naphthalene inside the boiling tube, and then now teacher are going to ask you why we should heat up the naphthalene not directly, but we instead of heating up it directly, why we should put in the boiling tube and put in water. so that it's heated up uniformly. The whole naphthalene is heated up uniformly. Okay, to make it like it is being heated up uniformly. Actually, and got one another reason, because naphthalene is easily flammable.
Okey, di sini kita boleh elicit idea murid-murid sekiranya idea mereka telah terjana ataupun idea mereka tidak inline dengan apa yang ingin kita sampaikan, kita boleh buat alteration ataupun pembetulan. Okey, lagi satu contoh ialah ini proses kawalan murid di mana murid-murid saya telah diajar bagaimana untuk bertanggungjawab terhadap pergerakan mereka sewaktu PDP. Mereka tidak akan berjalan-jalan, merata-rata, huha-huha dan everything sewaktu dalam kelas, dan mereka tahu role mereka adalah untuk berada dan menjalankan PDP, dan mereka sebaik saja selesai proses PDP, mereka akan terus memastikan meja berada dalam keadaan kemas dan juga memastikan tiada sampah di dalam sinki dan sebagainya. Perkara-perkara disiplin inilah perlu kita terapkan seawal dan bila berakhirnya sesuatu proses PDP. Dan ini adalah cara bagaimana saya mengawal pergerakan murid di dalam kelas, guru sebagai pengawal dan juga guru sebagai pembimbing. Bukanlah terjerit-jerit, marah-marah and everything sewaktu di dalam kelas, dan end up dengan murid boring dengan kita. Okey, dan seterusnya ini adalah proses yang selalu saya buat lah. How was your first experiment in chemistry? Okay, does my systems really work for you to work efficiently? Okay, give big hand to all of you. Okay, are you really happy with the experiment? Okay, I hope that you can keep these learning vibes for more and more times to go. And you also can practice the thing that I have taught you, okay, whenever you go anywhere. So it's not only for chemistry, but also same goes to other experiment. Can you? Okey, so secara konklusinya dalam mengupayakan sesuatu PDP tersebut, kita kena mengambil kira 6 aspek ini: guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, pendorong, penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. So ini adalah penilaian kediri yang biasa kita jumpa, dan cikgu bolehlah sentiasa gunakannya sebagai penilaian kediri sebaik selesai PDP. Cikgu boleh rujuk dan cikgu boleh reflektkan diri cikgu. Dan seterusnya, okey, sebelum saya akhiri sesi perkongsian pada petang ini, ingin saya bawa cikgu-cikgu bersama memikirkan tentang ini. Life, too much money block your vision of life. Education alone give you limited view. Education and money puts you on a balance to life, and a life without education and money leave you in the dark. So role kita sebenarnya, kita beruntung kerana kita adalah ejen perubahan. Jadi patutnya kita memastikan murid kita melihat sesuatu proses education, sesuatu pendidikan itu adalah sangat penting. Pendidikan dan duit akan menyebabkan berlakunya keseimbangan dalam kehidupan. Dan itu sajalah saya kiranya perkongsian saya pada petang ini. Saya harap ia memberikan manfaat kepada semua guru yang hadir dalam sesi ini. Sekiranya guru-guru ada sebarang soalan, bolehlah ajukan di ruangan komen ataupun boleh feel free to unmute your mic. Dan sekiranya cikgu ingin menghubungi saya, cikgu bolehlah hubungi saya menggunakan talian berikut. Cikgu boleh hubungi saya melalui Telegram, melalui email, dan saya juga mempunyai YouTube channel saya sendiri iaitu Teacher Ija, dan saya mengajar di SMK Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Okey, baiklah, saya kira sampai sini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya kembalikan mic ini kepada Cikgu Sari. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Ija. Rasa macam mana tu? Padat. Ya, sebab ini adalah tugas hakiki semua kita guru-guru yang ada dalam ni. Okey, apa yang Cikgu Ija kongsikan tadi berkaitan SKPMG tu standard 4. Okey, so sangat penting Cikgu, ini pengalaman saya sendiri. Terima kasih Cikgu Ija. Dengan lesson plan yang Cikgu Ija tunjukkan tadi, dia menggunakan 5E tu, saya sendiri pun mula menggunakan dan belajar masa saya nak dinilai untuk guru cemerlang. Dan kemudian yang SKPMG tu standard 4 tu, masa saya dinilai, ni saya share jugalah
So untuk cikgu sebab saya benda ni hari ni sebenarnya sangat penting perkongsian ni. Kita kena sama-sama cakna untuk kita check and balance kita punya perancangan, kita punya PDP kita. So jadi masa saya dinilai tu dia macam ni. Saya buat aktiviti dengan pelajar dan ditanya pihak ni bertanya, cikgu sepanjang cikgu buat mengajar tadi, cikgu sebagai guru, adakah cikgu mendorong pelajar-pelajar cikgu? Kita kan cikgu-cikgu semua cikgu lah. Kalau mengajar dia tak ingat dah. Dia rasa dia berada di satu ruangan yang sangat ni kan. Jadinya dia bertanya begitu. Saya ni bukan orang yang jadi menghafal. Jadi bila ditanya tu saya kata ada saya sebab masa tadi pelajar bertanya dengan saya, cikgu kalau nak kira luas ni atau perimeter ni, bahagian yang ni kena kira tak? Jadi masa tu saya tidak terus memberi jawapan. Kita recall balik kita punya induksi, kita recall balik ni sampai mengarah kepada pelajar tu discover sendiri apa yang ditanya. Itu yang pentingnya kita belajar tentang dan kita check kita punya PDP kalau tak sebaik-baiknya setiap hari. Kalau tak mampu seminggu sekali tu kita check and balance lah. Kita pun boleh tahu kita punya ni kan. So di situlah dia katakan maknanya kita ni sebagai pendorong. Itu antara yang saya dapatlah kongsikan bersama intipati daripada apa yang Cikgu Ija sampaikan. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Ija di atas perkongsian pada hari ini. Sangat ni saya pun tadi agak-agak macam nak lena sebabnya malam tadi dengan Cikgu Ija sampai pukul 2 pagi. Itulah. So saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir. Saya kembalikan pentas kita ini pada Dr. Zalina. Baik, terima kasih Cikgu Sari selaku moderator, dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Cikgu Eja kerana memberikan sebenarnya ini ialah membuat refleksi daripada apa yang Cikgu Eja telah lakukan kepada murid-murid yang dikongsikan kepada semua para peserta pada hari ini, yang kita rasa ada 200 lebih peserta, yang saya rasa banyak input yang boleh kita guna pakai, terutama kita menggunakan tools yang sangat betul. SKPMG 2, standard 4, dari aspek 4.1 sehingga 4.6 itu dimaksimumkan. Bererti you berada di landasan yang betul. Cikgu-cikgu boleh guna cara ini untuk diaplikasikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dengan anak murid masing-masing. Dan bukan hanya pada guru-guru saja, kepada pentadbir yang ada juga, saya kira ini satu tips yang boleh tuan-tuan dan puan-puan berikan kepada guru-guru di sekolah supaya mereka boleh guna pakai cara ini. Kalau ini bukan paksaan, tetapi ini adalah salah satu, saya rasa, inovasi yang baik yang boleh kita ambil cakna ataupun kita tirulah katakan, supaya cikgu kita sentiasa on track. Murid kita sentiasa tahu dia belajar apa sebenarnya dan bagaimana nak meningkatkan keupayaan mereka dalam sesi mengajar dan yang belajar. Dan sebagai pentadbir, kalau pentadbir lah dapat keep track, kan, memudahkan sebenarnya. Jadi bila kita nak buat PBL tu tak adalah istilah hari ni nak buat PBL, sebenarnya tidak begitu, kan. PBD, kita bukan nak buat PBD macam begitu, kita buat sepanjang masa dan kita boleh pinpoint murid macam mana, keupayaan mereka di mana dan buat penambahbaikan. Dan saya kira ini ialah hasil yang dah dibuat sepanjang tahun lepas dan dikongsikan pada tahun ini dan bermakna insya-Allah. Dan insya-Allah kepada rakan-rakan peserta yang lain, kalaulah ini menjadi boleh menambahkan lagi cara untuk PDP yang lebih baik, seperti Cikgu Eja kata, boleh hubungi beliau dan boleh berkongsi dengan beliau bagaimana nak dapat lagi penambahan ilmu lah. Saya rasa ini bagus sekali ya, dan perkongsian ini bermakna kepada kita semua. Sekali lagi pihak CDL, saya mewakili
kru dan grup CDL mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Ija Ibrahim dan juga Cikgu Sari atas usaha perkongsian pada hari ini, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sabar menunggu sehingga waktu ini. Cuma pada kali ini kita awalkan sikit habisnya kerana kita tahu ini bulan puasa, yang nak balik ke rumah, nak masak dan sebagainya, jadi kita beri peluang yang lebih awal sedikit. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain, dengan guru yang lain, perkongsian yang lain yang akan kita temui, iaitu dengan Cikgu Ika Liana binti Khalid dengan tajuknya Virtual Simulation Alternative Experiment Science secara maya di rumah. Ini yang kalau PDPR sangat sesuai. Jadi kepada cikgu boleh mengambil pautan ini untuk buat pendaftaran awal, dan kita akan dapat nanti linknya pada hari Khamis minggu depan insyaAllah. Jadi pertemuan kita pada minggu depan diteruskan walaupun kita berada dalam bulan Ramadan. Cuma barangkali kita akan awal sikit habislah sebab memudahkan cikgu nak balik, nak masak dan urusan nak berbuka puasa. Jangan lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan telah kita kongsikan juga link kehadiran sesi perkongsian hari ini. Jadi isilah link ini segera supaya tuan-tuan dan puan-puan akan dapat sijil, dan tak adalah nanti timbul sijil tak dapat. Terus gunakan link yang dipaparkan, yang diletak di dalam ruangan chat ini untuk membolehkan kita mendapat sijil. Saya juga membuka peluang untuk kita semua buka kamera kita untuk kita mengambil gambar untuk sesi sebelum tamat ini. Silakan. Cikgu Sari tolong ambil gambar. Yang lain buka dulu kamera supaya nampak. Okay, take 1, take 2, ready, action. 1, 2, cheese. One more, next slide. Kita ada 5 slide ya. 1, 2, cheese. One more. Okay. And then one more. Alright. Okay. Done. Baik, ucapan terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada Cikgu Ija dan Cikgu Sari dan semua peserta yang ada bersama-sama pada hari ini, dan saya tahu kita ada beberapa orang rakan dari Indonesia juga bersama-sama dengan sesi ini sebab beliau ada yang hantar mesej dekat saya tadi. Jadi kita tahu ada rakan dari Indonesia yang juga menimba ilmu bersama-sama dengan kita. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan serik, jangan rasa bebanan, tetapi inilah peluang untuk kita menambah ilmu, dan sebarluaskanlah poster link itu tadi kepada rakan-rakan yang lain agar mereka juga dapat peluang mengikuti sesi seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.